Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Malam ini kita terus memberi tumpuan dan juga fokus berkaitan dengan perbincangan dan juga diskusi ke arah dan juga terurus kepada bagaimana untuk kita menterjemah konsep dan juga citra keluarga Malaysia dan mana kita masih lagi menghadapi satu situasi dan juga keadaan yang cukup mencabar dalam peradaban sejarah manusia pada ketika ini. Ini juga disebut dalam perutusan khas sambutan Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana Perdana Menteri juga mahu dan juga mengajak seluruh rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia untuk bersama-sama mengharungi dan juga memerangi wabak pandemik COVID-19 sekaligus membebaskan ataupun memerdekakan negara ini daripada ancaman dan juga serangan ataupun yang sering kita khawatirkan, iaitu berkaitan dengan cabaran pandemik COVID-19, ekonomi dan juga ketidakstabilan politik. Jadi untuk malam ini dan masih lagi kita meraihkan semangat dan juga semaraknya sambutan Hari Kebangsaan dan juga menuju kepada sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Jadi pada malam ini kita ingin melihat kepada bagaimana semangat gagasan keluarga Malaysia ini boleh kita beri tumpuan secara khususnya apabila kita apatah lagi negara akan memasuki satu lagi fasa, iaitu yang disebut sebagai endemik, iaitu hidup bersama ataupun hidup bersama dengan COVID-19. Jadi pada malam ini kita bersama dengan Jason Leong. Jason Leong adalah penasihat Christians for Peace and Harmony in Malaysia CPHM, dan seorang lagi adalah Encik Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin. Encik Ahmad Fahmi adalah Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM. Encik Fahmi, kalau boleh saya nak start ataupun kita nak mulakan diskusi ini bersama dengan Jason dahulu. Jason, kalau boleh dimulakan perbincangan pada malam ini, pandangan Jason khususnya melihat kepada gagasan baru yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan keluarga Malaysia. Bagaimana keluarga Malaysia ini perlu diangkat oleh semua rakyat Malaysia secara khususnya supaya keluarga Malaysia ini tidak hanya dilihat sebagai retorik semata-mata. Jason. Okey, terima kasih Fauzi. Memang konsep keluarga Malaysia ini saya rasalah amat tepat dan ianya juga senang difahami kerana konsep ini simple aja dan juga daripada kalangan semua rakyat jelata berbilang kaum di Malaysia kita fahami apa itu maksud keluarga. Terutamanya juga di kalangan orang-orang Cina di mana perkataan negara diterjemahkan dalam bahasa Cina sebagai dua perkataan, iaitu kuocia, iaitu negara, dan perkataan kedua itu keluarga. Dan ia mempunyai banyak simpulan bahasa dalam bahasa Cina di mana negara iaitu dikatakan sebagai tanpa negara maka tiada keluarga, atau sebaliknya tanpa keluarga tiadalah negara. Jadi kedua-dua konsep negara dan keluarga, iaitu keluarga Malaysia atau keluarga negara Malaysia, amatlah sesuatu konsep yang amat penting dan boleh difahami di semua oleh ramai rakyat, dan juga kedua-dua mesti wujud bersama kerana konsep keluarga pada level mikro, peringkat mikro, yang merupakan satu komponen yang penting. Oleh kerana dapat keluarga yang kuat, maka boleh membina satu negara yang kuat. Jadi ini adalah konsep yang harus diterjemahkan dan jangan hanya top down daripada pihak pemimpin kepada rakyat, tetapi mesti turun kepada padang di mana rakyat jelata memang berasa saya mempunyai satu keluarga yang besar di negara ini. Saya mempunyai satu kepentingan yang juga dipentingkan oleh semua pegawai-pegawai tertinggi atau ahli-ahli politik yang tertinggi. Jadi ini merupakan satu cabaran yang mesti diterjemahkan kepada tindakan action plan di padang atau at the field work level. Encik Fahmi, seperti yang disebutkan oleh Encik Jason tadi, keluarga Malaysia ini perlu diteladani ataupun diberi contoh di peringkat atasan dahulu, barulah di peringkat akar umbi ataupun di peringkat bawah ini akan ikut serta dalam kita memahami dan juga kita menganalisa ataupun kita menterjemahlah. Biasalah kalau dalam kerangka keluarga itu
ibu bapa lah yang perlu memberi satu contoh teladan yang baik. Begitu jugalah kakak dan juga abang. Tetapi untuk waktu ini mungkin boleh diberi perkongsian sebelum kita nak bercakap tentang peranan anak muda ni, mungkin boleh diberi sedikit pandangan berkaitan kepimpinan melalui teladan untuk menjayakan konsep ataupun gagasan keluarga Malaysia ni, Cik Fahmi. Ya, saya setuju. Itu juga antara perkara yang saya fikir perlu dilaksanakan segera. Rakyat berada dalam keadaan fatig dalam pelbagai sisi. Tidak dapat bertemu keluarga. Tengok Fauzi pun dah lama sebut tak jumpa keluarga saya sendiri, Jason. Berhadapan dengan situasi dikurunglah barangkali dalam tempoh yang sangat panjang. Termasuk juga dengan polemik yang berlanjutan lebih daripada berbelas bulan ini. Saya fikir keadaan itu memaksa dan juga memungkinkan rakyat berada dalam situasi kita kata tidak ada satu harapan kepada pimpinan. Itu kekhawatiran kita. Bila mana nanti tidak ada harapan lagi kepada pimpinan, itu satu perkara yang perlu diberi perhatian kepada pimpinan. Sebab rakyat yang akan menentukan, rakyat yang akhirnya akan membuat keputusan. Sebab itu dalam hal ni, saya fikir ada kewajaran dan keperluan. Sisi keluarga Malaysia yang disebutkan tadi, apabila dalam erti kata kita nak pergi supaya negara ke arah yang lebih baik, ada kenyataan dan juga ada perbincangan yang kami juga dalam kalangan anak muda menyatakan apabila kepimpinan yang bertukar itu, harapan kepada kepimpinan sudah pasti ada. Tapi salah satu daripada pendekatan yang kita boleh buat juga dari segi gelaran kita kepada pimpinan itu juga. Betul kita mungkin nak nampak kelihatan dekat di istilah yang kita sebut mungkin Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Makcik sebagainya. Itu istilah-istilah yang bagi setengah kita apabila kita sebut bahawa mereka itu adalah pimpinan kita, maka kita akan melihat kepada apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka boleh contribute, apa yang mereka boleh address dan apa yang mereka perlu buktikan sebagai pimpinan. Tetapi bila mana konotasi kekeluargaan itu bila disanggah agak dan diasosiat ataupun kita kata istilahnya apa, sentimentalkan kepada gelar-gelar yang agak dekat keluarga itu, maka bila mana berlaku kesalahan, bila mana berlaku pelanggaran SOP ataupun yang dilakukan oleh pimpinan di peringkat atas sendiri, maka orang akan rasa serba salah. Takkanlah aku nak marah Pak Long, Pak Ngah aku ni. Dia pergi pada elemen kekeluargaan, sedangkan saya fikir elemen kekeluargaan Malaysia dalam konteks yang lebih besar adalah untuk kita berada pada dalam situasi yang complementary each other. Masing-masing ada peranan yang tersendiri. Anak muda ada peranan tersendiri. Wanita ada peranan tersendiri. Dan semua orang main peranan di situ. Cik Fahmi, maaf kalau saya mencelah. Mungkin pada waktu ini, bagaimana kita nak membaca sentimen anak muda dalam mana kita memberi satu ataupun kita mengangkat gagasan ataupun idea keluarga Malaysia ini secara khususnya. Kita tahu seperti yang Cik Fahmi katakan, beberapa minggu lalu ataupun beberapa bulan lepas, negara berdepan dengan krisis-krisis yang cukup mencabar. Bukan saja kita melihat kepada krisis kesihatan dan juga ekonomi, malah krisis politik juga sering memeningkan kepala. Malah ada pakar-pakar juga mengatakan kita juga perlu melihat kepada krisis-krisis lain seperti krisis sosial yang berlaku dalam masyarakat dan juga mungkin krisis pendidikan apabila kita melihat pada anak-anak ataupun murid-murid dah lama tidak pergi ke sekolah, banyak yang berdepan dengan kesukaran apabila perlu menjalani PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran di rumah. Mungkin pada waktu ini bagaimana boleh kita memberi satu kefahaman yang begitu jelas peranan yang boleh dimainkan oleh anak muda untuk menjayakan keluarga Malaysia, untuk memastikan seperti yang Cik Fahmi katakan, kita ingin akhirnya sasaran kita untuk menjadikan negara ini ke arah yang lebih baik. Kita nampak bahawa anak muda inginkan sesuatu. Sisi yang banyak kita nampak juga apabila boleh kita lihat daripada platform-platform sosial media yang ada, baik di peringkat Clubhouse, Twitter, social media yang ada, malahan TikTok bukan lagi ditonjolkan elemen yang joget-joget tapi dah ada konten-konten yang bersifat substan dan juga kritik sosial yang saya fikir itu datang daripada suara di bawah yang sangat organik, bukan dibuat-buat, bukan dipaksa-paksa. Kita boleh baca lah kalau kata benda ni memang dipaksa orang, ni adalah pemain cyber, kita kata cyber orang kata jatuhkuasa mana-mana lah dilantik tak. Maksudnya kalau datang betul-betul secara organik, saya fikir anak muda hari ini ingin menyatakan pendirian dan ingin melakukan sesuatu dalam keadaan limitasi yang ada. Kita faham adanya beberapa jurang
yang mana sekarang ini kita sebut tentang peralihan status keluarga yang dulu mungkin berada dalam status M40 dah pergi kepada B40 dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana kita nampak persoalan berkaitan dengan apa yang Fauzi sebutkan itu yang kita ungkapkan sebagai the lost generation. Kita berhadapan dengan situasi itu kalau kita tidak melihat secara tuntas, saya fikir masa depan itu akan dilihat, maksudnya apa yang kita nampak sekarang ni akibat daripada pandemik, tetapi walhasilnya itu nanti kita akan lihat kepada tempoh masa yang akan datang. Sebab itu dalam hal ni kita perlu ada pendekatan peaceful coexistence, berdamai. Berdamai ni bukan sahaja semata-mata kita bercakap dalam kerangka perpaduan antara kaum, tapi berdamai dengan pandemik COVID-19 ni juga. Tidak bermakna kita berserah dan juga berpeluk tubuh, tetapi dalam keadaan ini bagaimana kita perlu menilai sesuatu itu dalam keadaan melihat COVID-19 itu sebagai pandemik kepada elemen endemik yang perlu kita lalui. Jadi bagaimana hari ini kekuatan kita untuk berhadapan dengan situasi norma post norma baru ini juga. Ini satu benda yang mungkin kita kena bincangkan dan perbanyakkan lagi naratif-naratif itu. Jason, mungkin boleh bantu kami untuk memberi sedikit kesedaran dan juga kefahaman apa bezanya naratif yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengangkat tema keluarga Malaysia ini dibandingkan dengan naratif-naratif kepimpinan pentadbiran yang dahulu. Bagaimana secara realitinya, suka ataupun tidak, ini adalah realiti apabila pandemik melanda, jurang antara masyarakat itu cukup lebar. Jurang yang saya maksudkan bukan sahaja jurang sosial tetapi jurang ekonomi, jurang digital, banyak lagi jurang-jurang yang sedia ada tetapi ia makin melebar dalam masyarakat kita. Bagaimana keluarga Malaysia ini mampu untuk merapatkan jurang yang sedia ada, dan juga kita nak bercakap tentang kita sedang bergerak ke satu lagi fasa. Walaupun pandemik belum lagi berakhir, tetapi Malaysia perlu sedar bahawa kita sedang bergerak ke satu lagi fasa, iaitu menuju endemik. Jadi bagaimana konsep ataupun gagasan keluarga Malaysia ini boleh merapatkan jurang sekaligus kita sudah bersedia selepas ini apabila kita memasuki satu lagi fasa, iaitu fasa endemik, hidup bersama dengan COVID-19? Memang betul terdapat jurang yang diwujudkan oleh kerana akibat daripada pandemik ini. Tetapi apa yang penting ialah jurang ini memang boleh diatasi kalau ramai orang rakyat jelata itu memang merasai bahawa pucuk pimpinan negara yang teratas sekali itu memang ada berada di sisi mereka. Dan bagaimana itu boleh dibuat? Mungkin perlukan satu tindakan yang dengan sengaja, dengan intentional action plan. Saya cadangkanlah dengan secara simple saja, senang. Katakanlah ke semua jemaah menteri dan timbalan menteri, 70 orang tu, semua dengan sengajanya membina atau mengangkat atau mengambil satu keluarga angkat mereka tersendiri yang dipilih daripada kumpulan B40, satu keluarga B40 Melayu, Cina dan India, dan serapkanlah mereka sebagai memang keluarga angkat yang besar mereka. Dan setiap perayaan atau hari yang istimewa, jemputlah keluarga angkat mereka itu masuk ke rumah menteri, masuk ke rumah timbalan menteri, rayakanlah bersama secara satu majlis makanan, dan memang boleh ditunjukkan bersama. Inilah satu contoh keluarga Malaysia yang besar yang boleh dibuat. Jadi satu contoh yang diberikan oleh 70 orang pemimpin yang teratas sekali. Dan kemungkinan daripada itu 220 orang ahli parlimen juga, 222 orang ahli parlimen juga akan mengambil contoh ini dan diterjemahkan di kawasan parlimen mereka. Dari pada seluruh Malaysia perkara contoh ini, dan memang rakyat boleh rasa memang pemimpin saya ada bersama saya, dan saya memang dapat pergi bersampingan dengan menteri, makan dengan menteri, dan boleh bergaul, dan ada sedikit sebanyak yang menteri atau timbalan menteri ahli politik yang boleh lakukan, buatlah terus hulurkan yang bantuan kepada keluarga yang itu pun cukup dah pada di peringkat mikro itu. Jadi kalau itu boleh dibuat, mungkin lepas itu boleh juga diterjemahkan atau dijalankan sebagai satu plan atau tindakan di sekolah.
di mana sekolah vernacular dan sekolah kebangsaan boleh dipadankan bersama dan membuat satu keluarga angkat daripada darjah 1 lagi. Jangan buat dari darjah 6 dah nak pergi sekolah menengah. Darjah 1 sampai darjah 6 ada 6 tahun untuk membina satu perjalinan dan satu persahabatan dan pertalian persaudaraan, kekeluargaan. 6 tahun bersama-sama sebagai satu keluarga angkat. Setiap hari jadi anak saya boleh diraihkan dengan satu keluarga yang lain di sekolah vernacular. Jadi terdapatlah satu intentional dengan sengajanya cuba merapatkan perhubungan antara kaum. Janganlah terdapat kerana anak saya berada di aliran sekolah kebangsaan. Orang Cina mungkin lebih kurang 5% dalam sekolah kebangsaan. Kebanyakannya semua di sekolah vernacular. Jadi dipadankan semula, jadi semua akan dapat bercampur gaul. Itu perkara yang baik. Jadi tindakan-tindakan demikianlah amat penting yang dibuat. Cik Fahmi, saya ingat lagi beberapa minggu lepas rakan saya Zulfitri sempat menemu buah secara atas talian Profesor kehormat kita UKM iaitu Prof Mansur, yang mana beliau mengatakan politiking ataupun budaya politik yang berlaku sejak beberapa tahun lepas kebelakangan ini telah menyebabkan kemampuan rakyat untuk menegur kepimpinan ataupun kerajaan di peringkat tertinggi itu semakin berkurang. Mungkin pada waktu ini, apa yang perlu dilakukan dalam mana kita bercakap tentang keluarga Malaysia, apa yang perlu kita lakukan untuk menerapkan cara fikir, menerapkan budaya dan juga menerapkan satu tindakan ataupun satu langkah yang cukup konkret untuk memastikan jurang-jurang yang berlaku sebelum ini dapat ditutup dan juga kita bergerak secara bersama. Ini bukan siapa lagi kita mengangkat perbezaan itu yang menjauhkan ataupun memisahkan antara satu sama lain, tetapi sebenarnya perbezaan itulah sebenarnya melengkapi antara kita antara satu sama lain. Cik Fahmi. Pertamanya kita mungkin kena buat satu revisited kembali, memahami latar belakang sosiopolitik dalam negara. Sebelum ini Perikatan Nasional dan sebelum itu Pakatan Harapan, dan sekarang ini pun kita pun tak tahu. Tetapi umumnya masing-masing cuba nak mengangkat satu istilah yang kita sebut sebagai national agenda, Malaysia Baharu sebelum ni, wawasan kemakmuran bersama, dan dalam kerangka sekarang ini itu yang disebut sebagai keluarga Malaysia. Jadi dalam hal ini saya rasa tidak mudah juga untuk memberikan suatu kita kata perincian dan juga untuk memastikan agenda itu diangkat dan juga dikongsikan oleh semua. Tetapi bagi saya dalam hal ini kita fokus kepada keutamaan yang perlu dijadikan sebagai agenda kita secara bersama. Soal kesihatan untuk memastikan pandemik COVID dan juga kes makin menurun. Bagaimana kita nak menghidupkan kembali ekonomi. Bagaimana kita berhadapan dengan situasi rakyat yang semakin tertekan dengan kes bunuh diri yang begitu banyak, depression yang ada, belum lagi kes-kes sosial yang disebutkan tadi. Tapi bagi kita juga, perkara ini tidak hanya lengkap kalau rakyat itu saja mahukan. Tetapi kita perlukan orang di atas juga melihat kecanaan dan apa sebenarnya yang kita perlukan. Sebab itu dalam hal ni, kenyataan yang mengatakan bahawa a politician thinks for the next election, kita perlukan lebih ramai statement. Yang kita perlukan hari ini bukan lagi politician. Kita perlukan, kita kata apa, statement ni yang besar gelarnya tetapi besar jiwanya, yang memikirkan tentang masa depan kita itu sendiri. So dalam kali ini cabaran bagi kita, khususnya dalam konteks ini, untuk kita memastikan konsep ni benar-benar dihayati, didiskusikan, diinstitusikan, bukan saja kepada atas ke bawah tetapi oleh kita sendiri, oleh rakyat sendiri. Dia datang daripada rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Sebelum saya nak kembali kepada Jason, mungkin pandangan Cik Fahmi untuk kalaulah sebelum ini
penganalisis politik ada mengatakan melihat kepada krisis politik yang berlaku beberapa bulan lepas, minggu lepas secara khususnya, kalaulah kita tersasar daripada jalan untuk kita melihat kepada penyatuan negara bangsa, apa yang perlu kita lakukan? Adakah perlu untuk keluarga Malaysia gagasan idea yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini untuk sama-sama kita menilai kembali pentingnya untuk kita berpegang kepada rukun negara? Memang dalam proses perjalanan politik setiap negara adalah berlainan pendapat dan saya rasa saya lihat ini sebagai satu proses yang agak natural atau semula jadi inilah proses demokrasi yang sedang berlaku di negara Malaysia ini. Ada orang yang kata mungkin kita sedang stress test perlembagaan kita supaya dan perlembagaan kita ini memang satu perlembagaan yang mampu mengatasi segala masalah atau setiap pergolakan politik. Dan apa yang penting mungkin pada pucuk pimpinan dan konsep keluarga Malaysia ialah kita mesti setiap kali menekankan perbezaan di antara semua kaum dan bangsa itu merupakan sesuatu aset dan setiap orang akan mempunyai kekuatan yang tersendiri, yang unik, dan kalau semua itu boleh dicantumkan, digunakan secara bersatu padu, kita akan boleh menjadi lebih kuat daripada ini. Seperti mana yang baru-baru ni 2 minggu saya tersumpak dengan kawan pastor saya, Padri Christian. Dia kata minggu itu dia pergi kedai farmasi, dia nak cuba membeli 50 kotak pelitup muka, face mask untuk diadakan di rumah PPR secara derma. Dan dia membuat tawar-menawar bargaining dengan kedai farmasi itu nak kurangkan harga, tapi tak dapat. Dan dia pun lebih kurang berputus asa, dia beredar daripada kedai farmasi itu. Seorang Melayu yang berada di kedai farmasi itu mengikut dia kata, Father, Padri, apa yang you nak buat tu? Dia kata, saya nak beli tapi tak cukup wang. Dan orang Melayu terus kata, biar saya sponsor, baik saya beli semua. Kita balik tu kedai farmasi dan ini kedua-dua orang tu tak kenal sendiri. Dia hanya terserempak di kedai farmasi. Jadi orang Melayu tu yang membuat bayaran, suruh Padri Kisah itu, okey, saya ikut pergi kepada PBR, buatlah agihan kepada itu. Dan memang ini menunjukkan bahawa ada ramai orang rakyat Malaysia mempunyai hati yang besar, yang melangkaui dan merentasi segala perbezaan kaum, agama dan apa tu. Dan kalau inilah sikap yang terdapat di pada peringkat rakyat jelata, mungkin ini sesuatu yang mungkin mestilah ditauladani oleh semua pemimpin di seluruh peringkat. Cik Fahmi, saya ada lebih kurang dalam 3-4 minit akhir ini. Mungkin di hujung ini mungkin boleh diberi sedikit pandangan berkaitan, tadi pun disebutkan oleh Jason, hati yang besar ataupun jiwa besar diperlukan untuk kita merentas perbezaan yang berlaku ataupun yang ada dalam kalangan kita pada waktu ini. Mungkin dalam mana kita melihat dan juga menterjemah konsep ataupun gagasan idea keluarga Malaysia ini, apa anak muda lah, apa yang boleh dilakukan anak muda untuk menjayakan keluarga Malaysia secara khususnya? Dalam hal ni saya fikir anak muda punyai credibility dan juga punyai komitmen, termasuk tenaga, ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif-inisiatif, sama ada dalam bentuk kebajikan, sama ada dalam bentuk kerja-kerja yang melibatkan kemanusiaan, termasuk kisah-kisah yang saya fikir banyak juga saya fikir di lapangan itu kita gerakkan para relawan kita untuk bantu mereka yang terkesan. Apabila dalam keadaan hari ini kita berhadapan dengan situasi endemik yang saya sebutkan atau kita bincangkan awal tadi, saya fikir naratif program bantuan yang kita akan berikan bukan semata-mata
dalam program ataupun bantuan dalam bentuk makanan, tapi kita juga telah bersama-sama dengan Jason dan rakan-rakan dalam banyak gabungan yang kita buat, Budi Suci, Asin, Abim dan lain-lain tu, kita terlibat dalam beberapa inisiatif, termasuk yang terkini yang kita akan kongsikan pada malam ni adalah berkaitan dengan konsert Rising Hope Virtual Charity Concert yang kita akan anjurkan pada 11 September 2021 ini, bermula pada jam 8 hingga 11 malam. Jadi ini adalah khusus berkaitan dengan solidariti rakyat Malaysia, termasuk daripada luar negara sebenarnya, bukannya dalam negara saja, tapi penglibatan daripada seluruh dunia untuk Malaysia, bersama-sama menjayakan agenda besar ini untuk kita bantu bagi menggerakkan inisiatif tabungan kita bagi menggerakkan bantuan-bantuan khususnya keperluan segera yang diperlukan oleh pihak hospital, termasuk mereka-mereka yang terkesan hari ini. Sebab tu dalam hal ni bila saya sebutkan tadi tentang endemik, barangkali dalam keadaan rakyat yang memerlukan bantuan, pastinya keperluan-keperluan mereka juga dari segi, saya rasa hari ini mungkin mereka memerlukan oximeter, tanyakan tadi, tak oksigen mereka yang terkesan. Bagaimana hari ini dalam situasi endemik juga barangkali kit saringan COVID-19 itu secara kendiri barangkali itu juga satu barangan ataupun komoditi yang saya fikir dah jadi satu kemestian bagi satu keluarga sekalipun hari ini. Termasuk juga kita sentuh tentang pelitup muka, hand sanitizer, dalam keadaan kita juga perlu berada satu garis panduan yang khusus untuk mengetahui bagaimana kita perlu hidup berdamai dengan COVID-19 yang kita bincangkan hari ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin. Encik Ahmad Fahmi adalah Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Encik Jason Leong. Encik Jason adalah penasihat Christians for Peace and Harmony in Malaysia, CPHM, yang mana kedua-dua panel, kedua-dua tetamu memberi sedikit buah fikiran dan juga berkongsi pandangan berkaitan dengan bagaimana gagasan idea keluarga Malaysia ini perlu diterjemahkan dan mana kita sedang ataupun kita menuju ke arah fasa endemik ataupun satu yang disebut sebagai satu situasi nanti kita hidup bersama COVID-19. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini agenda awal ni. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.